Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Suryati binti Abdullah bernombor matrik 290769, merupakan salah seorang wakil pengurus syarikat perusahaan makanan halal, ingin membentangkan tentang definisi halal dan produk keluaran syarikat kami. Konsep dan definisi halal bukan sahaja tertakluk kepada kewajipan untuk mencari sumber makanan yang halal, tetapi ia merangkumi kesucian, kebersihan, berkualiti tinggi serta selamat untuk dimakan. Sesuatu produk yang halal itu perlu menjalani proses yang dikawal dan diselia dengan cermat sebelum dipasarkan kepada pengguna. Bagi menjamin kualiti produk halal, negara Malaysia juga telah melaksanakan undang-undang dengan melantik pihak berkuasa untuk mewujudkan agensi bagi menguatkuasakan undang-undang yang telah ditetapkan. Terdapat pelbagai jenis makanan halal, ianya adalah seperti daging, ayam, buah-buahan, makanan laut, sayur-sayuran, bijiran, produk tenusu, minyak, lemak dan lilin serta konfeksioneri. Syarikat kami telah mengusahakan produk makanan halal seperti nasi lemak. Syarikat kami telah berhasrat untuk mengembangkan produk makanan kami ke hingga peringkat antarabangsa. Terdapat beberapa faktor yang harus kami pertimbangkan sebelum meluaskan pasaran perniagaan kami ke luar negara. Salam sejahtera, saya Eric Jos, nombor matrik 290581, akan membentangkan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan melalui penelitian yang telah dilakukan bagi mengembang perusahaan makanan halal ke luar negara. Antara faktor yang perlu dititikberatkan adalah yang pertama, budaya dan persekitaran. Budaya adalah satu keperluan masyarakat untuk mengatur kehidupan seharian melalui aspek pemikiran dan tingkah laku. Faktor budaya dan persekitaran perlu diambil kira sebelum memasarkan produk makanan halal ke luar negara, kerana setiap budaya di suatu tempat itu mempunyai pandangan dan pendapat yang berbeza. Budaya bagi suatu tempat dibangunkan dengan aspek pemakanan, pemakaian dan tempat tinggal. Perkembangan budaya juga dapat dilihat melalui persekitaran agama dan kepercayaan dan keadaan cuaca. Memasarkan produk makanan halal terutama nasi lemak merupakan makanan masyarakat Melayu, perlu diberi strategi pemasaran yang berkesan. Hal ini kerana tahap penerimaan sesuatu perkara yang baru dalam sesuatu kelompok budaya memerlukan pengaruh yang kuat. Penyelesaian budaya perlu dilakukan dalam masyarakat sebagai salah satu cara untuk melestarikan kebudayaan dan bersesuaian dengan peredaran zaman dan teknologi. Faktor yang kedua ialah piawaian keselamatan dan kualiti produk. Setiap negara telah menetapkan satu standard kualiti ke atas produk makanan yang ingin dipasarkan dalam sesebuah negara. Kandungan pembungkusan dan kelulusan FDA perlu dititikberatkan kerana ia menjadi tapisan dalam tahap kualiti dan kelulusan bagi sesebuah negara. Produk juga seharusnya bertahan dalam masa yang lama untuk mengekalkan rasa dan kualiti yang baik. Kandungan pembungkusan juga penting bagi memastikan produk makanan selamat untuk dimakan tanpa menjejaskan rasa dan kualiti. Kandungan pembungkusan mestilah mengikuti ISO pemakanan bagi menjamin keselamatan sesuatu produk makanan. Sikap masyarakat dunia yang menitik beratkan makanan dan produk yang bersih, mementingkan kualiti tinggi serta selamat telah meningkatkan permintaan produk dan makanan halal di seluruh dunia. Ia adalah disebabkan kecenderungan masyarakat bukan Islam yang mengutamakan makanan dan produk halal yang mempunyai prospek yang tinggi serta semakin berkembang pesat. Faktor yang ketiga ialah ekonomi dan politik. Ekonomi merujuk kepada ekonomi sebuah negara di mana produk ingin dikembangkan. Sekiranya ekonomi stabil, maka perniagaan akan berkembang, tetapi jika ekonomi tidak stabil, perniagaan akan kurang berkembang kerana kuasa membeli akan menurun. Kadar penukaran wang asing juga perlu dilihat kerana kadar pertukaran wang ditentukan apabila berlakunya keseimbangan permintaan dan penawaran mata wang asing di pasaran. Persekitaran politik dan perundangan sebuah negara juga mempengaruhi perniagaan. Hal ini kerana apabila kerajaan mengawal aktiviti perniagaan melalui kuasa politik dan undang-undang bagi menjaga kepentingan negara. Hal ini kerana untuk mengawal persaingan dengan syarikat domestik
di negara asal. Seterusnya, pemasaran yang luas. Meluaskan pasaran industri makanan halal di luar negara akan meningkatkan potensi pengeluaran produk yang tinggi dan pendapatan pulangan yang lumayan. Aktiviti pemasaran dan pengeluaran yang terlibat akan memberi keuntungan yang besar kepada sesebuah perniagaan. Asia Tenggara dan Timur Tengah merupakan negara yang mempunyai peluang pemasaran yang luas, terutamanya bagi produk makanan halal dunia. Hal ini adalah kerana jumlah masyarakat yang menggunakan produk halal yang tinggi telah menyebabkan Asia Tenggara dijadikan sebagai pusat makanan halal. Faktor yang terakhir adalah permintaan makanan halal dunia. Jumlah dagangan bagi pasaran halal dunia untuk makanan halal dianggarkan bernilai RM2 trilion setahun. Jumlah ini juga sahaja menguntungkan, malahan cukup lumayan kepada pedagang, pemasar, pemborong, pengedar, peruncit, pembekal dan penyediaan di seluruh dunia. Seterusnya, nilai halal cukup besar kepada pengeluar makanan dan produk di seluruh dunia sehingga menyebabkan pengeluaran akan mengalami kerugian sehingga 60% sekiranya produk yang dihasilkan tidak mempunyai sijil halal. Terdapat juga pelbagai expo dan pameran perdagangan antarabangsa yang mendapat sambutan. Kekerapan ekspor produk dan makanan halal di kebanyakan negara, contohnya seperti Singapura, Dubai, Turki dan negara Iran. Industri ini telah menjadi lubang emas dan semakin rancak disebabkan ramai pedagang dan pengeluar produk serta makanan di seluruh dunia bersaing merebut peluang yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Bobby Ibu, nomor matriks 290572 akan membentangkan berkenaan dengan isu-isu berkaitan. Soalan pertama, adakah pembungkusan produk yang ditawarkan membuat pelanggan tertarik? So, dari segi kaedah pemasaran ataupun dari segi fizikal, ianya adalah lebih melibatkan susun atur. Kami memilih vending machine sebagai tempat untuk kami pasarkan nasi lemak show sedap kami di pasaran luar kerana seperti yang diketahui, zaman kini virus tidak diketahui telah merebak di seluruh dunia, sebagai contohnya COVID-19. Negara yang dipilih adalah Singapura, Thailand, Indonesia dan juga Australia. Soalan kedua, bagaimana untuk memasarkan dan mengiklankan produk serta perkhidmatan show sedap? So, kami memilih tempat, dengan meletakkan lokasi yang sesuai untuk vending machine. Nasi lemak show sedap adalah bertujuan untuk menyampaikan perkhidmatan dan menjual produk agar dapat sampai kepada pelanggan melalui beberapa saluran pengedaran, iaitu ejen, pengedar, pemborong serta peruncit. Ianya dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Apabila lokasi yang tepat ditetapkan, dapat memudahkan berkembang ke pasaran global seterusnya, meningkatkan penjualan dan mendapat keuntungan yang maksimum. Soalan ketiga, perkara yang perlu dilakukan bagi menjadikan produk perkhidmatan diketahui umum dan luar lingkungan. So, kami memilih promosi dan juga pendigitalan syarikat. Cabaran terbesar adalah untuk mempromosikan produk. Selain promosi, iklan turut diperlukan kerana ianya kaedah komunikasi sehalah dan strategi promosi untuk memaklumkan pelanggan berkenaan info sesuatu produk atau perkhidmatan serta cara untuk membeli. Dalam era globalisasi kini, kaedah pemasaran konvensional tidak bersesuaian untuk mencapai sasaran yang lebih besar. Kaedah pemasaran digital dan penggunaan teknologi harus diutamakan untuk menjanah perniagaan. Seterusnya, strategi pemasaran digital. Pelan tindakan perlu diwujudkan, berkonsepkan rangkaian dalam talian sedia ada bagi menarik pelanggan mengetahui berkenaan produk dan perniagaan. Berikut merupakan antara strategi yang boleh digunakan. Yang pertama, pemasaran bermakluman, boleh menggunakan maklumat ringkas, video pendek atau perkongsian media sosial melalui jaringan pemasaran atas talian. Kedua, peruncitan dalam talian. Mulakan kedai atas talian supaya pelanggan boleh membeli barangan atau mendapatkan perkhidmatan anda melalui internet. Ketiga, aplikasi mudah alih. Cipta aplikasi mudah alih supaya pengguna boleh memuat turun ke dalam telefon pintar atau gadget mereka. Keempat, saluran media sosial. Bina sebuah profil perniagaan atas talian di dalam media sosial. Perlu bertindak dengan aktif untuk berinteraksi bersama pelanggan-pelanggan untuk mempromosi dan memberi pengetahuan tentang produk atau perkhidmatan.
Yang kelima, pemasaran email. Gunakan mesej bergrafik yang menarik untuk menyampaikan maklumat tentang produk atau perkhidmatan kepada pengguna melalui email. Keenam, perkataan yang menarik perhatian. Gunakan perkataan atau frasa unik berkaitan produk atau perkhidmatan yang boleh dicari dengan mudah di laman web oleh pelanggan. Dan yang ketujuh, laman web mesra pengguna. Cipta laman web yang responsif dan mesra pengguna supaya pelanggan boleh mendapat akses melalui komputer riba, telefon pintar dan juga tablet. Gunakan nama domain yang mudah diingati. Dari segi produk, perkhidmatan dan produk yang disediakan mestilah menarik minat agar pelanggan mengetahui kewujudan produk kami di pasaran. Ia juga antara langkah yang harus dilaksanakan supaya produk serta perkhidmatan kami berbeza daripada pesaing. Dari segi pembungkusan, ia merupakan perkara yang sangat mustahak bagi sesuatu produk untuk menjaga kualiti produk daripada rosak dan tercemar ketika proses mengedar dan mengendalikan. Kedua, proses melabel. Perlulah mempunyai warna yang menarik, bentuk menarik dan jenis on the go, kotak pembungkusan besar alam yang selamat kitar semula, kalis panas walaupun setelah dipanaskan, sesuai untuk orang yang terlalu sibuk kerana mudah dikendali, dilabel dengan baik serta panduan penggunaan jelas dan boleh difahami oleh semua, penambat haba, sukar sejuk, kira sentiasa panas, pos pembungkusan yang berpatutan dan tahan lasak. Manakala untuk proses merupakan elemen yang merangkumi proses pembuatan dan pengendalian produk sehingga kepada pengalihan pertanyaan serta maklum balas pengguna akhir. Sesebuah yang mengendalikan perniagaan perlu mengaplikasi Sesebuah syarikat yang mengendalikan perniagaan perlu mengaplikasikan prosedur pengoperasian standard SOP dalam melaksanakan suatu kerja yang tertentu. SOP merupakan cara kerja yang merangkumi langkah demi langkah ataupun manual yang menjadi panduan dalam menguruskan sesuatu produk atau perkhidmatan. Bagi analisis SWOT, syarikat Syos Sedap ialah sebuah syarikat baharu di Malaysia mula bertapak pada tahun 2018 yang dianggap masih sebuah syarikat yang sedang bangun. Pasaran di Malaysia adalah baharu kepada syarikat kami, jadi ia menghadapi begitu banyak cabaran untuk mengatasi perubahan globalisasi dunia kita yang pantas. Ia adalah kerana untuk mewujudkan imej yang baik di khalayak ramai dan untuk membina peranan yang kukuh di Malaysia. Untuk mengatasi pasaran Malaysia dan akan terbangun negara, kami menggunakan analisis SWOT untuk mengenal pasti persekitaran pemasaran di negara ini serta boleh menembusi pasaran dengan berkesan dan boleh memanfaatkan peluang dengan cepat serta dapat menjelaskan dengan lebih baik untuk strategi pemasaran jangka pendek dan panjang. Jadi, analisis keseluruhan SWOT menjadi alat yang berguna untuk merancang dan analisis daya saing. Dan salam sejahtera. Saya Nurul Hidayah binti Muhammad Kamal, nombor matrik 2906992. Apa yang dapat disimpulkan di sini berdasarkan faktor-faktor yang telah dinyatakan, produk makanan halal merupakan satu tarikan dan sangat mendapat sambutan di luar negara. Ia bukan sahaja menarik perhatian orang Islam untuk mencari dan membeli produk halal, malahan orang bukan Islam turut mendapatkan produk makanan yang mempunyai logo halal disebabkan produk ini menitik beratkan kesucian dan kebersihan dalam semua aspek. Melalui bantuan dan platform yang disediakan oleh pihak kerajaan Malaysia juga sangat membantu dalam mempromosikan produk makanan kami. Negara Malaysia yang terkenal dengan produk halal telah membantu banyak syarikat untuk mengembangkan perusahaan ke luar negara. Seterusnya, berdasarkan kualiti makanan dan strategi pemasaran yang diamalkan oleh pihak syarikat akan dapat memudahkan lagi orang ramai untuk membeli produk ini. Seterusnya, memberi impak yang positif terhadap perkembangan produk syarikat kami di seluruh pelosok dunia. Sekian, terima kasih.